warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada semua murid-murid. Hari ini kita akan sambung pelajaran kita dengan tajuk penyakit tidak berjangkit. Baiklah murid-murid, kita perhatikan pada gambar yang saya telah tunjukkan. Yang pertama berkenaan tentang penyakit jantung. Ianya terjadi apabila jantung tidak dapat mengepam dan mengedarkan darah ke seluruh tubuh akibat saluran darah jantung tersumbat. Ini yang akan mengakibatkan seseorang boleh mengalami penyakit jantung. Simptom ataupun tanda-tanda penyakit jantung adalah yang pertama, degupan jantung cepat atau tidak teratur. Yang kedua, sukar bernafas. Yang ketiga, sakit dada. Dan yang keempat, berpeluh. Ini adalah tanda-tanda bagi penyakit jantung. Sekiranya seseorang yang mengalami sesak nafas ataupun sukar untuk bernafas, kemudian diikuti dengan sakit di bahagian dada dia, sebelah kiri, yang mana dia rasakan dia macam tak boleh nak bernafas, maka itu adalah tanda-tanda dia mengalami ataupun serangan jantung. Dan ini akan menyebabkan, sekiranya tidak dibawa ke hospital dengan segera, ianya boleh menyebabkan kematian. Jadi ini yang kita pelajari berkenaan tentang penyakit jantung. Seterusnya, kita akan lihat pada penyakit yang kedua, iaitu diabetes. Diabetes. Apa itu diabetes, murid-murid? Diabetes adalah terjadi apabila kandungan gula dalam darah adalah tinggi. Kandungan gula dalam darah adalah tinggi. Ini yang akan menyebabkan seseorang akan menghidap penyakit diabetes. Sekiranya kita tidak mengamalkan pemakanan yang betul, contohnya kita mengambil kandungan gula yang tinggi dalam sesuatu makanan atau minuman yang kita ambil, kemungkinan besar secara jangka panjang kita mudah untuk dijangkiti ataupun kita mudah dihidapi penyakit diabetes ini. Yang pertama, simptom-simptom dia ataupun tanda-tanda orang yang mengalami diabetes. Yang pertama, kerap dahaga. Apabila seseorang dia rasa dahaga, dia rasa dah haus kerap sangat, kemungkinan besar itu adalah tanda-tanda diabetes. Yang kedua, penglihatan menjadi kabur, tak nampak. Kita punya mata, penglihatan mata kita makin lama semakin teruk. Itu adalah sebahagian daripada tanda-tanda diabetes. Yang ketiga, berat badan semakin berkurang. Ini kerana apabila seseorang mengalami diabetes, dia akan mengurangkan, doktor akan sarankan untuk tidak mengambil makanan seperti beras yang berkanji. Jadi lama kelamaan badan dia semakin berkurangan berat badan dia. Seterusnya, kerap membuang air kecil. Dia akan kerap pergi ke tandas, kan. Kadang-kadang ada orang melalui pengalaman yang saya pernah lihat, ada orang yang mengalami diabetes ni, dia akan bangun malam dengan kerap untuk pergi ke bilik air. Kemudian pembengkakan anggota badan. Lihat apa yang berlaku, anggota badan membengkak. Contohnya macam yang ada dalam gambar tu, dekat kawasan bahagian kaki membengkak dan adalah sangat-sangat sensitif. Dan yang paling terakhir sekali, masalah dia ataupun simptom dia adalah masalah tidur. Terganggu sebab dia terlalu bangun, pergi buang air, kan. Dia rasa tak selesa. Itu adalah salah satu tanda simptomnya. Seterusnya, penyakit asma. Apa itu penyakit asma? Terjadi apabila saluran pernafasan terganggu. Asma ni berkaitan tentang pernafasan. Dia punya pernafasan terganggu. Simptom dia, pernafasan yang berbunyi. Mungkin dia bernafas dengan keadaan yang tak, kita dengar dia punya bunyi dia macam tak berapa elok. Yang kedua, pernafasan yang pendek.
Dia tak boleh nak bernafas dengan baik. Tersekat-sekat dia nak bernafas. Yang ketiga, sukar untuk tidur. Sama juga macam darah tinggi, kencing manis, diabetes tadi. Ini berkenaan kerana dia susah bernafas, jadi masalah dia akan terganggu dengan tidur dia. Yang keempat, batuk dan desahan yang teruk. Orang yang menghidapi penyakit asma ni, dia akan mengalami batuk yang teruk. Yang kelima, rasa kebah pada tangan dan kaki. Dia macam rasa kebah tangan dan kaki. Dan yang terakhir sekali adalah kesukaran ketika membuang air kecil. Itu tanda-tanda orang yang menghidapi penyakit asma. Kita terus lagi kepada seterusnya, penyakit buah pinggang. Apa dia penyakit buah pinggang? Terjadi apabila buah pinggang gagal berfungsi untuk membersihkan darah. Dia mengalami penyakit buah pinggang, kemudian buah pinggang tu gagal untuk berfungsi. Sebab tugas buah pinggang ni adalah untuk membersihkan darah. Kita lihat simptom dia. Pembengkakan anggota badan, disebabkan kita punya buah pinggang gagal berfungsi, kemudian akan mengalami pembengkakan anggota badan. Yang kedua, masalah tidur. Yang ketiga, rasa kebas pada tangan dan kaki. Dan yang terakhir sekali, kesukaran ketika membuang air kecil. Dan seterusnya kita lihat tekanan darah tinggi, merujuk kepada tahap tekanan darah yang meningkatkan lebih tinggi daripada tahap biasa secara kronik. Simptom dia, apakah tanda-tanda orang yang mengalami darah tinggi? Dia punya biasanya orang yang darah tinggi ni, dia merujuk kepada tahap tekanan. Berapa tekanan darah dia? Apabila tekanan darah dia tinggi, maka kemungkinan besar dia mengalami penyakit darah tinggi. Okey, kita lihat tanda-tanda dia. Pembengkakan pada pergelangan kaki atau jari. Sakit kepala yang berterusan. Tekanan darah melebihi 90 mm Hg. Dan yang terakhir sekali, tercungap-cungap. Itu adalah salah satu tanda simptom bagi penyakit darah tinggi. Baiklah murid-murid, sekarang kita nak lihat, Ustaz nak semua murid-murid untuk menyalin latihan yang Ustaz berikan ni di dalam buku tulis pendidikan kesihatan. Okey, boleh salin arahan dia. A, susun semula huruf di bawah untuk menyatakan jenis penyakit yang tidak berjangkit. Penyakit-penyakit yang kita pelajari tadi adalah penyakit yang tidak berjangkit. Kalau penyakit berjangkit, apa dia? Contohnya selsema, demam, itu adalah penyakit-penyakit berjangkit. Akan tetapi penyakit yang kita pelajari tadi itu bukan penyakit tidak berjangkit. Okey, kita lihat apakah yang pertama. TIKAYPEN. Apakah itu? Bagikan jawapan yang betul. Okey, Ustaz berikan jawapan yang pertama, penyakit jantung. Penyakit jantung. Untuk yang kedua dan seterusnya sehingga penyakit yang keenam, murid-murid dikehendaki untuk melengkapkan di dalam buku tulis. Okey, kita lihat kepada soalan yang seterusnya. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul tentang simptom dan tanda penyakit yang tidak berjangkit. Okey, kita dah pelajari tadi simptom dan juga tanda-tanda penyakit yang tidak berjangkit. Okey, nombor 1. Penyakit buah apa menyebabkan fungsi ginjal semakin berkurang? Yang kedua, mengalami isi tempat kosong dan sakit dada. Yang ketiga, isi tempat kosong, alah kepada debu, bulu haiwan dan asap rokok. Yang keempat, penyakit jantung menyebabkan sukar. Apa dia? Yang kelima, kegagalan buah pinggang berfungsi dengan baik menyebabkan berlakunya pembengkakan isi tempat kosong dan badan. Dan yang terakhir sekali, diabetes menyebabkan berat apa semakin berkurang. Baiklah murid-murid, Ustaz harapkan semua murid-murid dapat menyalin semula latihan yang diberikan di dalam buku tulis pendidikan kesihatan. Ustaz harapkan semoga semua murid-murid berada dalam keadaan yang sihat. Dan kita akan jumpa lagi pada masa yang akan datang.
Sekian dulu daripada Ustaz. Semoga video ini memberikan manfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.